ni group business environment including dengan hospitality lah. Amirul tadi dia terlepas kan. Tak tahu kenapa masalah Amirul tadi. Tidur ke apa Amirul? Ada orang ke dalam ni? Ada kan? Ada. Okay, so yang sepatutnya dalam group ni ada yang sepatutnya present business environment, Aina Dra dengan Hana Sofia, termasuk dengan Amirul lah, 3 orang. Okay, so kita nak start dengan siapa dulu ni? Aina Dra, boleh? Boleh madam, Ada ke? boleh. Ada. Boleh, okay, start dengan Aina Dra dulu. Amirul last sekali. Tadi sebab lambat tadi, you are missing dah. Boleh. Dapat madam, saya punya ni. Slide belum dapat lagi. Okay, dapat. Dapat dah. Okay, Assalamualaikum. Saya Nadra binti Muhammad Halmi. Hari ni saya nak present tentang klien saya iaitu Alisan. Alisan, ni projek brief saya. The main purpose of this project sebab saya the main purpose of this project is to improve and maintain a healthy and balanced life because sport are necessary thing in one's life. Macam kita tahu maybe dalam kehidupan seorang tu sukan ni penting untuk dia. Maybe dengan sukan ni dia dapat pendapatan. Macam atlet kan, kalau setiap kali sumbangan yang dia dapat, dia akan dapat pendapatan lah macam tu. Lepas tu it help to keep our body and mind fit and energetic. To do sport one needs to have some equipment by which a person can do variety of sport. So setiap orang yang nak bersukan mestilah ada pakaian selesa, macam kasut sukan, baju pakaian sukan. Okay. So ni adalah projek isu saya. First, Alisan ni dia low marketing. Sebabnya dia dah jadi kurang tarikan semenjak ni tempat yang site klien saya ni dia dekat dengan mall. Which is mall tu sekarang dia macam-macam, dia dah ada kedai Adidas, studio. So Alisan ni dia macam dah kurang dah. Lepas tu selain tu saya punya isu sport activity outdoor have been declining since the advent of online gaming. So semenjak ada online gaming ni orang dah kurang bersukan outdoor. Tambahan pula online gaming ni dia dah jadi satu sukan e-sport. So orang dah macam dah berkurang nak bersukan kat luar outdoor. So ni adalah objektif saya nak redesign balik, upgrade and marketing of the store. Lepas tu saya nak forming an active sport community lah. Then customer target saya which is children, teenager and adult. So nowadays women also play a different type of games. So target saya pun perempuan lah. Setengah maybe orang ada yang certain dia cakap, ada yang cakap macam sukan ni more to budak-budak lelaki. Macam perempuan kan dia orang more to online shopping, online lebih orang macam shopping online. Okay. So ni adalah saya punya design approach. Saya nak buat focus point which is dalam saya punya Alisan ni ada satu tempat yang macam satu tarikan kat situ tengah-tengah. Lepas tu saya nak buat unity, macam kalau saya punya dalam Alisan saya tu dia tersusun sebab ada yang serta saya masuk Alisan, dia macam kan masuk kat depan tu mula tu dekat display tu dia letak baju, then dia selang sikit macam ada certain tempat yang macam dia tak tersusun, macam ada baju yang kat sini, ada baju yang kat sini. So saya nak yang macam kat kawasan baju, sini baju, kawasan ni seluar, Lepas tu saya nak buat open space.
Saya nak buat non-barrier lah, which is kawasan dia terbuka, macam tak ada halangan untuk nak lalu kawasan tu. So saya punya site client kan saya analisis saya kat Sungai Petani dekat Sungai Petani. Miss sorry madam. Saya analisis saya kat Sungai Petani, which is tempat yang saya nak buat tu dia dekat dengan sport center dengan mall. So kawasan tu bagi saya sangat strategik because dia kawasan tu selalu busy dan tempat tu juga memang macam teenager yang memang selalu main dekat sport center tu. Bagi saya kawasan tu strategik. Itu je lah. Madam? Ya. Okey, kejap. Saya tengah okey. Tapi you punya ni still jual barang sport lah. Jual anything sport. Cuma tadi tu saya nak question sikit tentang you punya issue kan, sport activity outdoor have been declining kan maksudnya. So apa you punya solution towards that? Solution dia. Solution untuk ni untuk isu tu lah. Dah tahu dah memang sport activity tu dah makin outdoor punya makin berkurang. So maybe apa yang you nak? Kalau macam kalau madam, kalau contoh dalam saya punya alisan ni, maybe saya akan buat macam mana nak cakap, kita akan macam ada jual bahan-bahan, bukanlah macam produk-produk yang berkaitan dengan e-sport ni. Contoh? Macam contoh contoh macam saya tak fikir lagi madam. Macam mana tu e-sport combine? Kalau madam tapi kan madam, yang saya tahu online gaming ni kan, diorang bila diorang main game, diorang ada satu macam room, kalau tak silap saya. Dia macam nak main tu, macam kat ramai-ramai kena ada room. So saya rasa saya boleh kot macam saya masukkan dalam ni, boleh ke madam? Dia macam ada satu game diorang nak main tu, diorang kena ada room macam PUBG kot. Kalau tak silap saya, dia macam ada room PUBG. So you nak create macam game bond punya ni lah. Lebih kurang macam tu. Mungkin boleh. Kiranya macam maybe you buat yang untuk e-game tu mungkin kat level atas kan. Untuk retail maybe you buat kat bawah macam tu lah. Macam tu lah. Sebab saya punya yang dekat Shopload dekat Sekretariat tu dia 2 tingkat. So macam yang dia cakap tu, maybe dekat kawasan atas saya boleh buat untuk e-sport. Yang kat bawah tu saya buat macam barang-barang sukan outdoor. Saya tak tahulah kalau macam e-game you tu just pakai, kalau dia macam you boleh combine dengan AR VR is better lah. Contohnya dia kena pakai kasut proper ke kan. So duit diorang nak main tu so secara tak langsung dia menggalakkan diorang membeli kasut tu jugalah sebab nak pergi, contohnya macam let's say kalau nak main game football contoh kan. So I tak tahulah kalau dia memerlukan kasut yang sesuai. Contohnya macam kalau dia pakai, kalau macam yang jenis AR VR tu, dia kena macam you macam menggerakkan badan sekali tau, merasa benda tu you pakai macam cermin mata dia kan. Jadi you nampak 3D visual tu umpama you masuk dalam game tu kan. So maybe dia memerlukan you pakai kasut tu kan, secara tak langsung. Betul-betul. Walaupun dia e-games. Saya tak tahulah sama ada, you try to research lah, ada tak macam tu kalau kat luar negara, ada tak macam tu. So paling kurang you boleh combine lah. Maybe you kalau let's say kalau berlari contohnya kan, ada tak AR VR macam tu. So maybe dia secara tak langsung dia akan
menggalakkan orang beli kan. Benda tu bila dia orang rasa katanya nak berlari tu, you ada macam augmented reality. Contohnya you boleh masuk dalam e-game tu untuk you berlari-lari ke. So bolehlah lalu tempat-tempat yang menarik, boleh rasa environment tu. Contohnya lah, I tak tahulah kalau you try to research lah about that. Ada tak dekat overseas ke kat mana ada sedemikian lah untuk tackle the issues kan. Okay. Boleh buat Madam, satu game. Kalau macam saya nak letak macam satu game corner dalam tu boleh kan? Macam satu. Boleh lah game. Boleh lah. Maybe dia nama dia jadi macam Al-Ihsan apa retail and apa game bond ke apa ke, tak tahulah apa nama dia. Contohlah. Okay. Faham tak? Retail and ni maksudnya dia sekali together lah. Maksudnya you upgrading lah, maksudnya you menambah baik dia. Kalau boleh dapat yang site yang kalau tak asal pun tak apa, sebab asal ni buka mana-mana pun boleh. Betul. So you buka ialah mana-mana kan. Cuma ambil site tu lah. Maksudnya you design new je lah. Kalau macam you ni. Kalau macam you nak guna site asal tu, you upgrading. Okay. So Project saya upgrading. new lah kalau saya buat site baru. New lah, design new for Al-Ihsan retail and game bond ke. Macam tu lah contoh. Okay. Boleh. Ataupun Al-Ihsan Al-Ihsan e-sport, madam? E-sport. Macam fokus on e-sport saja. Kan? Okay. Sedangkan you jual retail juga, faham tak? Macam tadilah, macam si Takik punya projek tadi tu kan. Tesla, showroom and clubhouse contoh. Simulation. Faham tak? Showroom and clubhouse. Kan? So maksudnya dia combine dua tu lah. Kan? Dia ada juga ada macam contoh Tesla showroom and service center. Ada juga macam tu. Faham tak? Dia maksudnya dia provide service sekali situ, jadi macam workshop. Ada workshop situ. Faham? Faham. Okay. So next, maybe ada lagi nak tanya ke? Tak ada kot. Kalau ada saya WhatsApp. PM Telegram. Okay, Telegram. Okay, so next lepas Aina Dras siapa? Siapa lagi sekali ni? Hana Sofia. Ada tak Hana Sofia? Saya. Okay, Hana Sofia boleh continue. Jelaskan, madam. Hana Sofia, lepas tu Amirul. Amirul last. Mana Hana Sofia? Ada tak? Saya dah share ni. Dapat tak? Okay, dapat. Okay, kita start Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lah, you pakai apa ni? You pakai mic. You pakai apa ni? You pakai earphone. Earphone lah. Okay. Hello? Jelas? Hello, saya dengar. Jelas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klien saya Ana Sofia. Klien saya The Hive. Sedikit latar belakang pasal klien saya ni, dia adalah Zero Waste Lifestyle Store. Dia ditubuhkan pada tahun 2016 dan dia adalah local brand. Dan pada tahun ni 2020 sebanyak 5 outlets yang telah ditubuhkan, tetapi semuanya berada di KL. Macam itulah. Lepas tu projek The Hive Bulk Foods. Purpose site saya adalah di Bazar Mara, Jalan Abdullah, Muar Johor. Dan projek brief saya sebabkan saya ambil specialist shop. Jadi saya punya projek brief dia tak ada banyak sangat perbezaan. Saya memang ambil saja dia punya asal, diorang punya main, diorang buka shop tu.
So the Hive Bulk ni known as the first zero waste store in Malaysia, offering the largest bulk whole food option, cleaning product and anything may need at home. So dia macam menyediakan bahan-bahan dry grocery yang dibuat daripada bahan organik, natural semua tu. Contohnya macam minyak, butter, vinegar dalam kuantiti yang banyak. Yang bulk tu dia bermaksud dalam jumlah produce makanan dalam jumlah yang banyak. So lepas tu yang bahan cucian, home improvement semua diorang juga jual di store tu, dan also provided wide selection of eco-friendly personal care and lifestyle products. So yang eco-friendly personal care ni contohnya macam washable pads for feminine care, toothbrush and cotton swabs made from bamboo, and lifestyle product tu macam kitchen essential, bekas-bekas makanan yang eco-friendly yang boleh gunakan dalam masa yang lama. So the presence of this local brand is to help the association reducing waste and inspiring sustainable practice for the betterment of Earth. So the issue, first, lack of awareness of practicing zero waste lifestyle. Second, Malaysia has been rated as one of the world's worst countries for plastic pollution in 2019. Low marketing and human behaviour. Human behaviour ni saya masukkan macam orang macam tak mengambil kisah sangat tentang environment semua tu, dan objektif saya to spread awareness and encourage sustainable living to others, and creating a space for the next generation to learn, yet at the same time they can experience some quality and fun time while learning it. So yang sustainable ni macam dia menyediakan benda-benda yang long lasting, yang macam kita tak perlu nak beli banyak kali. So dari situ kita boleh mengurangkan kesan negatif terhadap bumi macam air pollution, water pollution dan sebagainya. Dan ruang create space for next generation ni saya macam nak tambah satu space untuk macam buat workshop macam tu untuk tackle the millennial. So dari situ saya macam kita akan buat aktiviti macam spread the awareness semua, encourage people to living in sustainable life semua tu. And seterusnya design approach saya adalah sustainable dan 5R, refuse, reduce, reuse, recycle and root, dan juga organic. Dan target market saya adalah youth and family from all types of classes. Seterusnya saya punya site propose key plan-nya berada di Muar, Johor, dan seterusnya location dia Bazar Mara Jalan Abdullah di Johor, dan ini adalah elevation depan shop lot yang saya pilih, dan the surrounding untuk saya punya site dia berdekatan dengan main transportation area macam mempunyai bus station semua, dan dia punya kebaikan dekat site tu dia macam semua orang pergi kat situ sebab dia macam area bandar juga, dan macam banyak macam yang penting lah kat situ. Ada sekolah juga, ada kedai, senang dijumpai juga, dan boleh juga dikatakan kawasan pembangunan. Macam tu lah. Like, semua boleh datang kat situ. Moderate income, high income semua boleh kat situ. So okay, sekian, terima kasih. Itu saja. Okay. Sekejap You punya tempat ni apa? Store, waste store? Dia macam store, dia zero waste store. Dia macam store yang
yang menjual benda-benda yang macam zero waste. Dia sustainable things, dia jual eco-friendly punya barang. Okay, so produk-produk tu lah. Dia keluaran produk sendiri, dia Hive Bulk Food tu. Saya rasa macam tak ada masalah kot you punya ni. Site you dekat mana, Bazar Mara? Dia yang ni macam ni, elevation dia medium. Mana? Kawasan dia macam baru, bangunan baru, Mara baru buat dekat Muar tu. So nama dia Bazar Mara. You dah ada layout plan semua lah? Belum minta lagi. Okay, boleh cuba try lah minta dengan pergi pejabat Mara tu, try minta plan dia kan. Okay, kot tak tahulah kalau dia ada plan nak buat apa projek ke kat situ, is better lah dapat real client dulu projek. Terus dia orang kan banyak macam retail outlet macam tu kan. Saya tak tahulah, tengoklah you try lah pergi dulu site Mara tu. Kalau dia buka ke? Buka kan? Sebab tu dia punya admin dia buka asalnya, dia ada time dia buka. Saya tadi call tapi tak angkat pula. Ya. Macam tu lah. Sebab PKPB kan, semua orang cuti ni. Tapi dia mungkin ada dia time dia pergi, tapi itulah tak pasti. You kena tanyalah guide dia tu ke apakah. Selalunya kalau macam si PKPB ni, you kena tanya guide dia ke kat situ. Dia buka bila kan, orang datang bila, admin dia. Sebab untuk you buat. Bangunan ni macam baru buat, so dia macam tak ada macam mana buka mana-mana kedai lagi. Kalau saya macam tanya pejabat Mara ke? Tahu boleh. Pejabat Mara Negeri. Pejabat Mara Negeri. You cari pejabat Mara Negeri, tanyalah you pergi situ. Okay. You tanya situ, nanti you minta lah nombor contact ke whatever lah, nak tanya layout plan dia ke macam mana kan. Dia propose apa, rasanya Mara dia akan bantu kot ni student. Okay, so tak ada masalah. Mungkin you ada nak tanya lagi ke? Saya kena ada tambah apa-apa ke madam, macam klien dia tak ada? Tak ada lah kot, sebab you dah mention semua kan kat sini. Ya. Cumanya kejap, lack of awareness. Macam you cakap lack of awareness. Okay dah tu, lack of awareness. At least you tunjuk cara at least bila you jual produk tu, so you create awareness. Maybe nak perlu tambah dalam ruang. Tengoklah you research dulu kan. Dia macam, cuma saya tak tahu dia banyak barang yang macam mana. Adakah dia ni the Hive ni dia banyak jual barang stationery ke apa? Art dia punya barang ke? Dia banyak ni jual macam makan barang masakan, produk cleaning produk untuk rumah, kitchen essential, macam tu lah. Personal care semua dia ada. Personal care, sabun semua, minyak pun ada, tak silap. Yang macam facial oil semua tu dia ada. Dia memang keluaran dia semua macam tu lah. Lepas tu kalau kita nak pergi kedai tu, kita kena bawa bekas sendiri, macam bekas kaca ke apa. Yang ni Bumi Putra punya kedai ke? The Hive ni? Dia bukan Bumi Putra tapi dia lokal. Yang tu isu satu lagi tu, you nak guna bangunan Mara. Lepas tu nak I tak tahu siapa owner yang The Hive ni. Kalau dia Chinese memang terang-terang lah tak dapat kan. Sewa dekat bangunan Mara tu. Dia kecuali kalau bangunan Mara ni dia kena Bumi Putra punya business lah. Kan selalunya kalau macam yang ni saya tak pasti dia. Kalau dia Bumi Putra yes relevan, nanti takut panel tanya you kan, macam tak related lah. Okay. So maybe you cari klien you yang related dengan produk-produk Mara ke apa ke kan.
Macam tu lah maksud dia. Kalau you nak guna site Mara tu. Kan, I tengok macam site tu macam sesuai untuk galeri macam tu, galeri pengantin ke apa ke, sebab dia ada cermin keliling tu kan. Dia macam sesuai untuk benda-benda macam tu. Ataupun you nak jual macam art stationery punya shop ke kan, in different way ke. Kalau tengok kat overseas macam art stationery shop ni dia interesting. Art and stationery ni you try lah Google kan. Tapi dia kena tengoklah, carilah klien you yang maybe dia buat printing ke whatever. Macam maybe kat bawah you buat printing ke, kalau dia dekat dengan printing punya service kan. Maybe kat atas you jual art stationery. So dia macam it's a kind of business lah kan. Tak tahulah, you mungkin boleh tengok benda-benda tu lah kalau you rasa ni. Sebab macam Hash Life ni boleh, tapi cumanya dia tak tahu dia produk daripada mana kan. Local yes, tapi dia owner dia siapa kan. No. Macam tu lah you kena identify. Boleh? Kalau saya maintainkan klien saya tukar ni lah. Site lah you ambil lah macam shop lot ke mana-mana lah. Okay. Alright. Okay. Alright Cuma isu tu apa lagi? Tak ada apa lagi isu dia. Kalau macam lifestyle punya, nak educate tu je lah. Warning semua. Kalau you macam ada satu spot yang you boleh collect barang-barang recycle ke, okay juga. Macam you macam ada satu box recycle kan. You buat satu macam campaign, letak macam orang boleh macam drop off barang-barang yang diorang tak nak, tapi certain material lah you collect macam. Tapi you kena kalau you pernah pergi dekat Link KL Mall, pernah pergi tak? Tak. Kalau dekat Link KL Mall dia macam dia nak promote those things lah. Secara tak langsung dia macam ada, dia buat macam macam drop off box macam tu, tapi cantik lah dia buat tempat orang drop off barang-barang recycle. Secara tak langsung dia boleh guna untuk produk-produk dia lah, nak jual-jual produk-produk dia tu. And then secara tak langsung dia macam bagi idea macam mana gunakan barang recycle tu untuk decorate interior. Dia buat dia gunakan benda-benda tu lah. Tapi dia lebih kepada arts sebenarnya. Macam you punya ni dah ada produk dia kan. Yang produk ni dah. Tapi mungkin boleh untuk you upgrading lah. Selain daripada tu boleh nak buat apa lagi lah maksudnya. Faham tak? Ataupun dia ada juga serta tempat tu dia macam you memang buat jual barang-barang recycle eco zero waste ni kan. Tapi secara tak langsung you macam ada tempat macam artis coming gallery ke, di mana artis yang jalanan ni boleh datang and then diorang duduk situ, diorang macam diorang boleh melukis dan jual produk diorang. Saya tak langsung you bolehlah bagi dekat diorang, suruh diorang decorate yang recycle punya yang you collect tadi tu, decorate with artistic punya ni. Dia tak langsung daripada situ you boleh maksudnya dia boleh decorate tu and then you boleh collect situ, and then dia orang just datang lepak situ jual dia orang punya ni, and then dia secara tak langsung dia buat kerja tu lah. Then you boleh jual juga barang-barang yang dia orang decorate tu. Ada juga dia macam artist coming gallery macam tu. So artis boleh datang yang jalan-jalanan ni, daripada lepak-lepak kat tempat-tempat tak sepatutnya, dia pergi duduk kat tempat ni. So secara tak langsung dia boleh dia akan jual fine art. Hello? Dengar tak? Putus tadi. Putus. Tak apalah, I rasa you mungkin I tak tahulah, mungkin you boleh mungkin boleh dapat video ni nantilah kot. You boleh dengar balik ke video kalau tak ada terputus-putus tu. Okay. Alright, okay, next. Ada soalan lagi tak ada kan? Tu yang madam bagi idea semua tu, nanti kalau nak tambah apa-apa objektif letak kat objektif. Yang macam cadangan untuk
upgrading tu semua nanti letak kat objektif ke madam? Ke Yang tu untuk cadangan ruang lah. cadangan ruang? Cadangan Yang ruang. mungkin boleh ditambah lah. You boleh research lah dulu. Macam artis coming gallery punya ni. Macam mana kan. Mungkin you boleh combine lah. Dia macam mungkin The Hive. The Hive retail retail store lah. Retail store and artis coming gallery ke macam tu lah. Something like that. Okay. Okay. Alright. Okay, thank you. Okay, next. Last Amirul. Macam mana nak? Yes. Nak apa? Oh dah. Amirul boleh present je dalam ni terus. Okay, sekejap. Saya nak share. Nampak ke Midang? Belum. Sekejap. Okay, saya nampak dah screen you. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Nampak ke Midang? Saya tak nampak. Tak nampak lagi. You share screen ke apa ni? Saya share screen. Saya tak nampak lagi file you tu. Saya nampak screen you tapi tak nampak file. Cuba share balik. Okay, nampak lah. Saya dah share dah. Dekat share window. Tak dapat lagi. Aduh. Oh, dapat dah. Dapat Okay, eh? dapat dah Amirul. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, ini saya akan presentation hospital environment, butik hotel. Okay, projek brief ni saya sebenarnya menceritakan tentang Bangi Central. So Bangi Central adalah satu destination di mana people datang ke bandar lah. So dari segi padatan bandar, fasiliti yang diberikan oleh bandar center dan satu lagi Bangi Central juga adalah kawasan industri building, commercial building untuk bisnes lah. So Bangi Central ni terkenal dengan butik pakaian muslimah yang bertemakan Islamik ataupun butik yang kata menjual pakaian yang semurah-murah ni dengan harga 100% lah. Okay, selain daripada famousnya Bangi Central, dia kawasan Islamic City dan dia juga dilabelkan sebagai kekuatan macam headquarter famous family business dengan Islamic Medical Center dalam Malaysia. Okey, satu sebab kenapa Bangi Center ni dia satu sebab area yang sangat orang kata dari segi area hartanah yang ataupun kedai-kedai sangat tinggi lah. Okey. Saya punya isu ni berkaitan dengan hotel. So dari segi dia memprovidekan high quality or low quality service ikut kepada pengguna sendiri, tetapi isu ni amat orang kata kenapa hotel tu mesti harga dia macam tu, harga dia mahal tapi servis kualiti bilik sangat kurang, dan dia juga banyak kompetitor dengan hotel-hotel yang lain. Dari segi objektif ini pula, harga determine factor when kita pilih hotel, but hotel tu ada harga dari segi RM50 semalam, satu hari satu malam, dan dipanggil hotel bajet lah. Okay. Hotel juga ada sama dengan value, contoh macam harga dia 400 per night. Hotel juga adalah luxury hotel. So hotel ni dari segi servis yang ditawarkan
Contohnya macam internet access, daily newspaper, delivery, organic soap, shampoo, and then ada kawasan mandi lah. Biasa memang ada lah. So hotel ni dari segi amenity dan servisnya yang sangat substandard. So location site yang saya buat ni adalah dekat bangunan PPAS, daerah Ulangan, dekat kawasan Seksyen 9 Bandar Berbangi. Bangunan library. Okey, target market yang saya pilih adalah kawasan di mana kawasan Bangi Center ni terdapat banyaklah kawasan coalition ataupun student, business worker, travelling, tourism ataupun senang cerita target market saya the people who need rest lah. So siapa saja yang macam orang kata nak rehat. Okay, udah. Hello. Dah habis ke? Boleh dengar Amirul? Dah habis ke? Hello, Amirul? Dah Dah habis habis dah. dah. Cuma saya punya question, apa dia punya, kalau macam kita nak buat hotel atau butik hotel ni, dia ada interesting place tak kat situ yang you nak attract visitors? Okay. Interesting place dia ni, kawasan dia ni sebenarnya bangunan dia memang sebelah Taman Tasik Cepaka, memang sebelah orang kata taman rekreasi. Macam kawasan aktiviti untuk bersenam, jogging. And then dia pula sebelah dengan memang kawasan sebelah dengan orang kata kawasan shopping lot. Shopping apa tu? Macam bangunan orang kata banyak bangunan pakaian, banyak butik. Butik. Oh, okey. Oh, Bangi Center lah. Bangi Center. Itu ada education punya ni juga ke? Ada? Education ada. Kawasan berdekatan dengan kat situ ada kawasan university. UKM. UKM. UKM juga lagi? UKM, lepas tu berdekatan tu ada saya rasa dalam GMI. Lepas tu ada KP, saya tak ingat KPTM lah, college macam kawasan universiti untuk account tu. Dekat situ dia ada ke macam orang kelab pergi selalu kunjung ke, macam contoh untuk pergi daki bukit ke, berlari ke, ada ke? Dia selalunya Masuk hutan ke? Selalunya kawasan dia bukan kawasan hutan, dia memang kawasan Taman Tasik Cepaka ni sekejap saya share area dia. Dia bangunan Taman ni rekreasi je lah dia ada. Taman rekreasi lah. Kalau macam natural punya ni macam panjat bukit ke, ada bukit sekitar ke? Tak ada. Bukit tak ada. Kebanyakan kawasan ni dia banyak pokok. Dekat setiap jalan yang diorang buat, pokok-pokok yang memang asal dia pokok kat situ memang dia orang biar, dia tak tebang. No, sebab bila kita cakap pasal butik hotel ni, dia satu hotel yang comel tau. Dia comel because dia ada satu konsep yang dia bawa. Faham tak? Konsep tu selalunya dia represent sesuatu tempat tu lah, sesuatu tempat, suatu karakter ataupun sesuatu budaya yang ada dekat situ. Selalunya butik hotel ni kita buat. So macam yang itulah saya nak identify. Dulu saya tanya soalan you tu, saya nak identify you punya potential customer you lah yang mungkin akan tinggal kat tempat you tu. So environment apa yang you nak bawa ke dalam you punya hotel tersebut? Environment apa? Contohnya macam selalunya kalau macam butik hotel, macam saya cakap tu lah, dia selalunya nak membawa sesuatu image lokal ke, ataupun sebab dia suatu hotel yang comel tau butik hotel ni. Dia nak kena bawa satu konsep yang macam
macam berkaitan dengan history tempat tu ke, ataupun berkaitan dengan macam tempat-tempat sekitar ada yang menarik ke, atau satu culture yang you nak bawa ke dalam tu ke, then baru dia jadi very interesting hotel. Tapi kalau macam you tak ada kat sekitar tu satu karakter yang you nak bawa ke dalam hotel tersebut, dia macam tak best sikit lah butik hotel tu. Dia macam, sebab butik hotel ni kalau you pergi dekat overseas memang dia bawa identity, culture, local, macam tu ke dalam hotel tersebut, supaya yang pergi tu dia rasa dia punya environment local tersebut. That's why kalau butik hotel juga, kalau yang dibuat dekat Melaka, kebanyakan dia guna bangunan-bangunan lama kan. Dia guna bangunan-bangunan dia create butik hotel tersebut. So macam you punya ni itu saya nak identify tu, you nak tackle klien yang macam mana, konsep pun yang macam mana you nak tunjukkan tu isu. Okay, bangunan kalau nak katakan pasal bangunan histori ni, dia memang asal Bangi Center ni memang start daripada bangunan PPAS, memang bangunan library tu sendiri. Hello, saya dengar you cakap. Okay, lepas tu berkaitan dengan Bangi Center ni sebenarnya saya nak kaitkan dengan kawasan dia, sebab kawasan dia memang bersebelahan dengan orang kata kawasan orang yang selalu beraktiviti jogging ataupun natural environment lah. Tapi adakah orang jogging tu dia sewa hotel tu? Macam mana? Adakah orang yang pergi jogging tu dia menyewa hotel tu? Tak kata nak tanya orang jogging pula. Sebab orang jogging tu mestilah orang komuniti kat situ kan. So that's why saya tanya you, siapa target customer you yang nak pergi menyewa hotel tu? Mestilah kalau orang nak pergi situ, mestilah orang yang macam foreigner ke, kata you nak pergi ke universiti ke kan. So paling kurang you nak tunjukkan karakter lokal apa kat situ yang menarik. Ni kalau macam saya dekat UKM tu, dia ada satu fakulti artistik dengan apa tu heritage, macam-macam ada UKM tu. So mungkin juga ada foreigner yang you nak attract pergi ke situ, yang researcher ke whatever, mungkin boleh tarik kan. Tapi kalau macam jenis researcher ke, ataupun kalau researcher ataupun academician ni, dia nak bila nak sewa satu hotel tu, kalau dia selalu tengok dia punya karakter butik hotel you tu. That's why you kena identify you apa kelebihan yang yang ada kat sekitar tu lah. Faham tak maksud saya? Faham. Mungkin you boleh tengok balik yang contoh-contoh saya sharing you yang tentang butik hotel, apa dia punya isu tu. Yang dekat kalau tengok dekat butik hotel tu interesting sebenarnya, tapi cuma nak identify kalau macam dia ada strong macam contoh macam strong reason you nak buat kat situ, dia okey lah. Sekejap mana saya ada share saya rasa dekat kejap Amirul. Okay. Saya nak tengok yang Telegram ni. Saya rasa saya ada share yang tentang butik hotel tu. You ada tengok tak dekat dalam grup belakang-belakang kat depan-depan awal-awal saya share? Ke you tak dapat? Yang mana? Yang awal-awal masa awal-awal saya create grup Telegram tu, dia punya sekejap mana Okay, ni contoh.
ada tenun butik hotel. Contoh main purpose nak fokus on design quality for better service facility provided as well as promote traditional Malay textile. So dia nak promote apa selain daripada itu. Selalunya butik hotel ni dia ada something yang dia nak promote tau. Amirul, are you there? Oh, okay. Ya, saya ada ni. So dia ada something yang dia nak promote, sama ada Malay punya apa, textile ke apa ke kan. So ataupun ada apa lagi, so maksud saya isu apa, contohnya bagi saya mungkin you boleh relate dengan benda-benda macam tu lah. Untuk you attract you punya customer you tu kan, untuk situ. Tapi you punya target dia mungkin untuk education ke, education orang datang sini visit. Tapi cuma itulah sebab you punya tempat ni tak ada tempat yang, cuma kalau you nak tackle pun orang yang datang nak pergi ke universiti tu lah, nak sewa kan, nak pergi ke universiti tu. Okay. Oh, maksudnya saya kena buat hotel tu yang macam untuk sewa untuk industri lah. Universiti ke, target dia tak semestinya lah. Tapi selalunya kalau macam foreigner ni, dia nak sewa, dia lebih suka dia ada local identity, dia nak sewa tempat tu. You faham tak? You tengok balik yang project yang saya ada share sebelum ni tentang butik hotel. So you try review balik. You punya issue tu, kita tengok balik. Okay, isi dia benar. Okay, alright. Okay, so ada soalan lagi ke? Tak ada. Orang lain ke ada soalan ke lagi? So kalau tajuk ni macam mana dia? Macam mana? Kalau macam dari segi contoh, saya tak ada klien tapi tajuk tu nak buat macam ni sebab dia benda yang baru, benda yang tak buat lagi untuk rentasi. Dia boleh je siapa-siapa klien you boleh je ambil apa-apa hotel yang ada kat area sekitar tu ke, you ambil je lah. Tapi you akan namakan lah you punya restoran apa restoran pula, butik hotel tu apa. Okay, boleh. Okay, sebab dia could be any je. Siapa yang ada duit boleh lah buka hotel tu kan. So you boleh je ambil siapa-siapa yang nak buka. Tapi the way you reasoning tu lah, macam you nak buat kat situ, you punya target market tu siapa. Kena tahulah sebab kat situ banyak education punya people. Mungkin you punya target untuk researcher, untuk academician kan, untuk datang situ. And then satu lagi, bila ada benda-benda macam tu, maybe juga you kena kat butik hotel you tu kena ada satu seminar room. Contoh untuk diorang ni kadang-kadang you nak buat workshop ke apa, dia sewa lah hotel you tu. You faham tak maksud saya? Macam conference room lah. Okay, faham. Yeah. So selalunya macam tu lah kalau macam butik hotel ni. Okay, faham tak? Dia selalunya macam untuk researcher sukalah pergi butik hotel sebab dia comel, dia boleh tempat dia orang lepak. Foreigner dia sukalah pergi, dia datang, dia duduk situ, and then dia boleh pergi ke academic punya ni kan, dia boleh discussion ke whatever. You kena study benda tu lah, apa fungsi butik hotel tersebut. Butik hotel ni memang dia kena comel dan ada local character, baru cantik. Okay. Alright, so yang lain ada lagi soalan ke yang lain? Ada lagi. Yang benda yang Madam nak tu kan, yang untuk next week, yang site analysis tu semua dalam bot A3 Bot A3 je dulu. Okay. Sebab nanti untuk bot yang besar tu tak tahulah whether kita akan buat untuk satu kompos dalam bot yang besar ke, tapi at least dalam A380 ni you dah susun dah kan. So senang, lepas ni you tarik je masuk. Bila you combine all the layer, you masuk, tarik masuk dalam tu je. Faham tak? So I selalu suruh, sebab kalau tak nanti, kalau semua mengharapkan yang final tu nanti kalau fail terus lah, you tak ada carry marks nanti kan. So paling kurang kalau let's say corrupt ke apa, at least the way you submit ni, saya ada you punya record dah, you ada progress tersebut. Faham tak? Faham. Okay. So you submit sikit-sikit. Ada kadang-kadang sampai satu stage you punya komputer hang, habis semua file hilang. So at least saya ada kan, saya boleh return back to you.
Okay, boleh ke? Boleh, Madam. Okay, so ada lagi soalan tak ada dah? Ada ke soalan lagi? Tak ada dah? Okay, so kalau tak ada kita dismiss lah. Okay, kelas kita. So hari Rabu ni rasanya kita tak buat kelas. Tengoklah dulu kalau saya ada urgent nak bagi sub info, saya akan maklum balik. Kalau saya tak ada, kira macam you continue siapkan you punya work lah masing-masing. Okay? And then kita just kalau saya ada sharing pun saya akan sharing dekat Padlet ke sedikit info, you just tengoklah dekat Padlet ataupun dekat dalam Teams lah. Okay? Okay, Madam. Okay, itu saja. Okay, thank you very much. Baik, Madam. Okay, Madam. So jumpa lagi minggu lagi 2 minggu, maksudnya minggu lagi sekali lah kan you submit tu. So mungkin kita That's right. akan review balik ada presentation untuk analisis. Okay, thank you very much. Thank you, Madam. Okay, thank you, Madam. Okay, bye. Bye.